Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Sehinggalah perkataan beliau, perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami. Antara sebab-sebab yang menyebabkan perempuan itu membuat maksiat kepada Allah ialah seorang perempuan yang tidak dengar perintah daripada suami dia dan keluar daripada rumah tanpa izin. Kerana perempuan ni wajib berada di rumah, kecuali ada sebab-sebab dialah yang menyebabkan dia boleh keluar pun dengan izin daripada suami. Kerana isteri itu adalah muka suami. Muka lagu mana? Kalulah isteri itu buat perbuatan yang tidak senonoh di luar kawasan rumah dia, di luar, maka yang menanggung malu itu adalah suami. Sebagaimana seorang perempuan, anak perempuan kalau buat masalah, ibu bapa dia yang menanggung malu, menanggung aibnya. Begitu juga seorang isteri, kalulah apa-apa perbuatan dia menjolok mata, maka yang malu itu adalah suami dia. Orang kata tok lelaki tak tahu kau buat kerja lagu ni. Maka yang malu itu adalah suami. Maka wajib seorang isteri yang solehah wajib menjaga air muka suami dia. Maka nak tubik daripada rumah wajib minta izin. Wajib macam mana? Kalulah hajat itu sentiasa, maka cukup dengan sekali minta. Misalnya pukul 3 tiap-tiap hari hamba kena ambil anak sekolah. Habis kita minta izin pukul 3 saya nak keluar pergi di sekolah ambil anak. Maka cukup sekali saja minta izin. Lepas pada tu tak payah minta dah, sebab benda tulis macam. Kalau benda yang jarang-jarang berlaku, wajib kena minta izin. Sama ada keluar daripada rumah ataupun nak masuk orang ke dalam rumah. Saing ko, siapa-siapa dia ko, boh ke ahli keluarga, boh ke ibu bapa pun, maka wajib minta izin daripada suami, kerana rumah itu rumah suami.
Yang saya benar ke hanya awak sahaja, orang lain tak benar, maka jangan. Tak boleh harai hukum dia. Kecualilah isteri tu tahu, kalau suami dia tahu, nescaya suami dia tak kata apa-apa, suami dia izin, maka dibenarkan. Perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami. Hak ni bentuk derhaka yang seorang perempuan buat kepada suami dia. Dan telah dikeluarkan oleh Al-Khatib satu hadis, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bighairi izni zawjiha kanat fi sakhatillah hatta tarji'a ila baitiha aw yarda anha zawjuha. Rawahul Khatib an Anas bin Malik. Maksud hadis, mana-mana saja perempuan, siapa dia kah dia, orang Melayu ke, Arab ke, orang putih ke, Afrika ke, asal saja dia tu perempuan ataupun isteri orang, keluar ia daripada rumahnya tanpa keizinan suami. Sama ada suami tu tahu ataupun tak tahu, hak penting dengan izin suami. Kalau dia kata suami saya tahu, dia izin ke tak? Tahu dia nampak macam tak izin. Tak boleh. Kita bukan nak keluar, kita beritahu. Bukan kata saya nak keluar, abang. Saya nak oyak ya. Abang tak usah nak arah saya lah. Boleh kubik. Hak tu nak beritahu. Izin ini beritahu berserta minta izin. Kalau dia tak izin, jangan keluar. Kerana isteri yang keluar tanpa izin suami itu berdosa, hukum dia. Apabila keluar tanpa izin suaminya, akan dimurkai Allah Ta'ala. Tuhan akan marah kepada isteri yang keluar rumah tanpa izin suami. Sehinggalah ia isteri itu kembali ke rumahnya, rumah suami. Atau hingga diredai oleh suami dia. Dia keluar tanpa izin, suami dia marah. Dia balik, suami dia tak reda lagi, mucung mulut laki dia. Selagi mana dia balik dah pun, suami dia belum reda lagi, maka berdosa lagi. Wajib minta maaf. Benda yang perempuan kena belajar pada zaman sekarang, minta maaf dengan suami. Saya minta maaf, saya silap. Ajar mulut, jangan ego sangat kita orang Tino. Awak mentah-mentah setengah tu, apabila mengaji pandai, dapat pakat tinggi, dia tengok suami dia tak ada makna pun. Maka tak perlu saya hok mengaji bijak, dapat doktor, dapat goni ni, minta maaf dengan suami saya. Belajar. Tak salah kita nak jadi isteri solehah ke? Kalau nak cari isteri yang jahat, tafadhal lah. Nak jadi isteri solehah, kena belajar minta maaf dengan suami. Suami saya pun bukan baik pun. Ikut dia lah. Salah dia tak kena atas diri kita. Adakah dengan semata-mata suami kita buat tak betul, kita nak jadi tak betul juga siapa dengan dia? Maka isteri solehah, dia bukan buat perbuatan itu kerana suami, tetapi kerana Allah. Kalau dia buat dengan ikhlas, Tuhan akan balas 100%. Sekalipun suami dia tidak hargai, tak gapo. Tapi ada isteri ini nak dapat perhatian suami, nak dapat pujian suami, maka semua tindak tanduk dia nak dapat hak tu saja. Kalau suami tak puji, maka dia malah buat. Ada juga. Memanglah molek kita pikat hati suami, tetapi tidak menentukan pahala bagi amal kebajikan kita. Kita taat kepada suami kerana Allah. Kalau kita taat suami kerana suami itu baik, satu hari dia jadi jahat, kita tak boleh taat kepada dia. Tapi kalau kita taat kepada suami atas dasar itu adalah ibadat saya sebagai isteri, maka suami itu berubah perasaan, berubah perangai pun, dia mari mampu boleh taat kerana dia sekarang buat ibadat kepada Allah.
Maksud dia gapo dia dilanati oleh para malaikat di langit dan setiap sesuatu yang melaluinya selain daripada jin manusia hingga ia kembali. Bererti kalau seorang itu keluar daripada rumah, gi shopping komplek, gi maidin, gi iemo, satu bangunan iemo duk laknak ke dia. Bahasa ni masuk juga dalam ambo. Padahal tok laki yo tak bui gi iemo, gi juga bahasa kakah ni. Habis PK jalan raya tropik lain apa semua, pakak marah ke dia belaka. Bapa marah ke dia belaka? Sebab makhluk-makhluk Tuhan ni dia ikut perintah Tuhan. Kalau Tuhan kata laknat orang ni nyo pakak laknat habis, tak bercara apa dah, bawa pakak-pakak laknat. Pasir pakak laknat, udara pakak laknat, semua benda burung-burung hok duk dekat dengan dia hok lalu tu semua laknat ke dia. Dan telah dikeluarkan oleh Ahmad At-Tabrani dan Baihaqi dan Hakim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat summa marrat 'alal qaumi la yajidu rihaha fahiya zaniyatun. Rawahul Imamul Ahmadu. Maksudnya mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan, pakai minyak atas ni sunat. Tapi kalau perempuan pakai minyak atas, bahaya. Kerana apa? Kerana minyak atas ini dapat menarik perhatian orang. Bau yang enak, bau yang wangi ini dapat menarik perhatian sama ada lelaki ataupun perempuan. Maka kalau pakai minyak atas lalu orang bau minyak atas, maka menyebabkan orang tertarik dengan kita. Kemudian keluar ia melalui suatu kumpulan manusia supaya mereka itu mendapat bau-bau dia. Bau. Apatah lagi kalau orang pergi pejabat, spray minyak atas, lapis je duduk dengan rakyat sepejabat. Tentu dah kita nak suruh orang rasa bau wangi kita. Lagu mana katanya Nabi? Maka perempuan itu seperti melakukan zina. Perempuan itu sekalipun tidak berzina pada farash, tetapi sudah berzina dah dia dengan lelaki lain dari sudut lain. Perempuan lelaki itu sudah berzina dengan bau dia, dengan perwatakan dia, maka dia seolah berzina dari sudut lain. Zina farah tu tak lagi. Sebab apa benda ni zina? Kerana benda ini boleh menarik kepada zina yang sebenar, zina dengan farah. Tapi nak suruh saya buat kerja lagu mana bau busuk, kodok bukan. Islam tidak mengajar juga manusia bau busuk. Lagu mana? Pakai minyak atas, pakai bedok hanya nak menutup bau tubuh. Kalau orang pergi dekat baru bau. Kalau duduk jauh, kalau jalan tak bau. Tu minyak atas bagi perempuan. Iaitu perempuan disunatkan pakai minyak wangi untuk menutup bau tubuh supaya tak bau, tak comel. Tu sahaja. Maka jangan bau. Kalau bau tak boleh. Kalau bau dekat tak apa. Maka tengok bergantung pada orang lah. Dan pada riwayat lain-lain, dan mata yang memandai itu zina. Zinalah mata lelaki dengan bau dia, dengan hidung dia. Lelaki itu bau yang daripada tubuh wanita, maka zina. Jangan kata tak bau busuk pula. Bau busuk tak boleh juga, mengganggu orang juga. Yang penting jangan ada bau yang mengganggu. Sama ada bau yang mengganggu itu bau busuk ataupun bau wangi. Kadang-kadang bau wangi itu lebih mengganggu orang kerana menarik perhatian. Kita tengok orang yang bekerja di pejabat saling nak menyemakkan masing-masing. Hok jatuh pakai baju semak-semak, sisir rambut semak-semak, pakai minyak atas semak-semak. Dia tu suami orang. Hok tino pula pakai baju comel-comel.
pakai minyak atas wangi-wangi, nak tujuan gapo? Nak duduk dengan rakyat sepejabat. Hak ni bau wangi tubuh demo, hak ni bau wangi tubuh kawan ni. Tiap hari duk tengok tok laki duduk rumah duk goreng ikan singgah. Nah, kain plekat sekat dada. Nah, tok laki ni spambok sungguh. Nah, bapa? Dia rela isteri dia. Orang laki lain menatap bau dia, boleh goni. Dia duduk senyap. Untuk laki gapo lagu ni tidak ada perasaan cemburu. Patut kalau kita tengok dia siap lagu tu ambil tapa sebutir bini kita. Awak nak pergi lagu ni jumpa dengan jantan lain. Pas saya pek dah apa duduk sini. Awak nak pergi duduk berzina dengan dia. Kau nak pergi gapo? Nak pergi kerja, kau nak pergi buat gapo lagu ni. Buat kerja gapo dia gak lagu ni. Pakai baju ketak-ketak. Hok jantan pula pakai baju semak-semak. Tidak kau jadi kau mengarut. Kita kata saya terpaksa kerja pejabat. Tak salah kerja pejabat. Tapi pakai lagu ni supaya nak pergi dating dah ni. Dengan saya awak tak pernah pakai baju lagu ni. Kalau nak pergi dengan saya pakai baju kurung lah, pakai baju busuk lah apa dia. Kalau dengan orang jantan lain awak pakai baju wangi. Awak nak pergi dengan apa dia? Nak kerja cari piti halal. Kau nak cari piti haram lagu ni. Lalu ni kita tengok orang Tino Allahu Rabbi fitnahnya lah. Tak si ambil orang Tino sebagai pekerja, rasa ada kebolehan juga dia. Tapi kalau ambil pula pakai-pakai baju yang menarik perhatian orang. Tu bahaya. Perempuan ni kena duduk dalam rumah. Moleknya. Apabila tubik daripada rumah, tabiat perempuan dia akan bersolek. Tak usah nak kira. Sebab tu awal-awal lagi Islam melarang perempuan keluar daripada rumah. Kerana dia akan apa? Apabila perempuan dia keluar daripada rumah, selalu dia nyo belecu, nyo pakai shadow, nyo pakai bulu mata, nyo pakai goni. Tujuan apa? Memang orang perempuan ni suka berjanguk, suka berhias. Apatah lagi kalau keluar daripada rumah. Maka kalau kita biarkan suasana lagu ni, suasana tak comel berlaku. Suasana yang mengarah takrabuz zina, menghampir kepada zina tu banyak berlaku. Bukan kata rakyat sepejabat, budak-budak ngaji you pun lagu tu juga. Hok jantan pakai baju menyemak nak tunjuk ke hok Tino, hok Tino pakai baju comel-comel nak tunjuk ke hok jantan. Bapa, jalan dah. Bapa, jadi lagu tu kerana perempuan keluar daripada rumah jadi lagu tu. Perempuan hak suka berjanguk dah. Kalau kita lepas Allah hak jantan kat nyanyi. Kena pula buat aktiviti bersama lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan boleh pegang tangan. Awak ni jangan jumuk sangat gak, tak ada aktiviti dengan perempuan. Kita lah ni mengaji di you ni. Awak tahu tak you ni? You ni ahli syurga dah pun kita ni. Masuk you ni ahli syurga dah. Berarti boleh kena pegang tangan Tino boleh. Memanglah. Kalau tak pegang tangan tak boleh. Awak duk pondok boleh lah tak pegang darat lagu tu. Lagu mana kita nak buat aktiviti. Aktiviti apa dia? Ukah bukit. Bukit ukah atas belakang. Gile pula hak jatuh Tino program. Ukah bukit. Tak ada apa. Hak Tino duk depan gak. Laju hak jatuh ukah. Laju sungguh. Oh jangan laju. Hok jantan pula ukah kat depan. Hok Tino juga laju juga. Lagu tu lah perangai. Pas tiba-tiba berzina, goni, go tu, barulah rasa menyesal. Aktiviti nak suruh orang berzina, tiba-tiba tak benar berzina. Mana boleh? Dah alih-alih aktiviti nak suruh ajak supaya orang berzina, dah boleh lah berzinanya. Zina tak boleh pula. Aktiviti nak pergi ke zina boleh. Tidak kau jadi tolol lagu tu. Sebab tu Islam ajar awal-awal lagi. Perempuan boleh belajar. Ya. Perempuan kena belajar. Ya. Nak belajar tinggi pun. Ya. Islam tidak larang. Tetapi biar sesuai tempat belajar dia. Jangan siapa semata-mata nak dapat sijil sekeping kertas gitu. Tak menentukan syurga neraka. Sehingga kita menggadaikan maruah agama. Kadang-kadang kita tengok orang kampung duduk di rumah molek, apabila duduk di you
UFO lah, bukan university ni sebut kita UFO sini. Bila duduk di UFO, maka mula dah pecah telekung, mula dah pakai skirt, mula dah gapo. Lepas tu profesor dia cara tak? Profesor Coronado. Nama cara kau tak? Profesor kata saya dah dapat gaji cara gapo. Dia kau ikut awak nak jadi gapo. Awak pandai-pandai lah. Sudah. Mula lagi Hard Rock Cafe. Mula lagi lah Starbucks. Mula lagi tempat-tempat lagu tu. Belajar mana? Orang tua di rumah duduk semaya. Orang tua di rumah duduk baca Quran. Ingat anak-anak duduk ngaji. Apa? Duduk belajar zina selu-selu. Tu. Lagu tu aktiviti dia. Perancangannya. Apa? Kerana terlalu lapar dengan dunia, sanggup mengorbankan akhirat. Mak pok pun berat, anak-anak pun terberat juga. Nah, itulah masalah dia. Maka perempuan kena jaga jangan keluar daripada rumah. Tak mati anak kita kalau tak ambil BA. Tak mati anak kita kalau tak ada master. Munggu anak tino, maka lelaki yang akan tanggung dia. Tak usah duduk bimbang. Jangan gadai ke maruah anak kita kerana sekeping kertas sahaja. Sangat rugi. Nak ngaji tak apa, cari tempat hok menjaga maruah dia. Cari tempat hok jaga agama dia. Hok ni anak kita baru lepas SPM. Metai-metai lah boleh biarlah semaya lah mana tutup aurat tak lah mana, giata ke Amerika. Giata ke Yahudi, giata ke Amerika, giata ke orang kafir, kelik-kelik supo orang kafir. Supo dah. Tanya dia apa mek berubah dulu ni, dulu pakai kain telekung, dulu pakai baju kurung, apa mek pakai lagu ni. Mek juga atas saya. Mek atas saya duduk saing orang kafir. Orang kafir tak pakai baju kurung, nyo suka ke dia. Kena pakai baju ketat. Apa hamba cakap tak saing? Hamba belajar pakai baju ketat. Hamba belajar bergaul dengan orang jatuh. Pandai belako-lako punuh agama kita. Hara perbuatan lagu ni ibu bapa menjahane ke anak dia. Berarti ibu bapa ni dah derhaka kepada anak dia, sebelum lepas ni pula anak dia akan derhaka kepada dia. Ibu bapa lagu ni Tuhan akan soal kepada dia. Bapa mu letak anakmu nu di Amerika, mu tahu tak dia tak erti semaya lagi, dia tak kuat iman, mungkin letak tempat orang kafir lagu tu. Payah nak jadi lagu mana? Dia atas pondok pun belum tentu jadi lagi ni dia. Pas tiba-tiba atas tempat bahaya lagu tu. Haram hukum dia. Kaedah dia haram kita pergi satu tempat yang menyebabkan payah kita nak agama kita. Payah nak semaya, payah nak tutup aurat, payah nak gapo, kita pergi saja-saja tu. Maka hukum dia haram. Jangan ajar tubik daripada rumah. Kerana Islam sangat menyanjungi, sangat menghormati, sangat melindungi perempuan. Maka tempatnya adalah di rumah. Kalau belajar pun tak apa, tetapi suasana dia seperti rumah. Selamat, terpelihara, okey pergi belajar tempat lagu tu. Tapi kalau tempat tidak seperti rumah, ada bahaya, ada fitnah, ada laki-laki asing cuba nak tengok kita, tak usah pergi belajarlah. Tak pada kata kita boleh BA, buat klik kertas keping dengan dosa berjuta-juta. Dosa bergunung-gunung, tunjuk kok mak ayah dia kertas keping dengan dosa bergunung-gunung. Tak padalah. Kita dosa banyak dah, tak payahlah. Orang jatuh nak ngaji tinggi boleh, tengok juga tempat. Tapi hok bahayanya perempuan. Apabila dia ajar keluar daripada rumah, dia diajar ketika dia belajar berkahwin dengan laki-laki, maka berkahwin dengan laki-laki dia tidak rasa salah. Sehingga ke dia jadi isteri orang pun masih suka juga telefon untuk laki orang, mesej untuk laki orang. Ni kerja gapo dia duduk mesej dengan pukul 3 malam duduk mesej dengan tok laki orang, apa nama rima lagu ni. Dia duduk biasa dah.
tubik sekali, tepuk tapak sekali, cuik hok tu, hok ni cuik pinggir kawan ni, hok ni sepak atas muka kawan ni. Memang biasa je dok gurau lagu tu dah. Pas jadi bini pun lagu tu. Jadi bini lagu tu. Moga dia diajar lagu tu tidak rasa malu dengan laki-laki. Nabi kata orang perempuan ni hok paling dia suka sekali orang mukmin lah, mukminat ni. Perempuan yang solehah ini perbuatan yang paling ia suka sekali, keadaan yang paling ia suka sekali adalah ia tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihat dia. Rasulullah pernah tanya sahabat dia, Abu Bakar, gapo dia yang paling sedap sekali bagimu? Bagimu, gapo dia yang paling sedap sekali wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata, paling sedap sekali ya Rasulullah tengokmu. Sudah lalu. Hamba boleh tengokmu sudah. Sedap sekali itu pada hidup hamba, paling sedap sekali ya Rasulullah tengokmu. Maka hok tanya Sayyidina Umar pula, gapo dia hok paling suka? Dia pun jawab. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali tanya. Maka dia pun kelik daripada rumah tanya perempuan, tanya anak tina dia. Fatimah, orang tina ni gapo dia hok dia paling sedap? Hok tina muslimat lah. Orang tina hok juruh, hok solehah ni, katanya Rasulullah, gapo dia hok paling sedap sekali bagi perempuan muslimat? Katanya Fatimah kata, wahai ayahanda, muslimat ini, orang tina ni tak suka melihat laki-laki dan tak suka laki-laki melihat dia. Hak tu dia rasa paling sedap sekali. Tu jawapan. Bukan kata gapo dia awak paling sedap sekali muslimat kita. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Nak bawa joget lalu. Tik-tok. Ada orang atas kat hamba tak tahulah betul kodok. Dia kata yang ambil dalam kamus. Maksud tik-tok adalah ahmaku fa'id dia panggil. Bahasa Arab tik-tok, ta ya kaf, ta waw kaf, tik-tok maksud dia bodoh pahatah belakang. Bahasa Arab terjemuh dia, mudah terjemuh bodoh pahatah belakang. Dia panggil ahmakul fa'id ni terlalu bodoh. Bodoh tu berat dah. Terlalu bodoh balik sana tak tahu. Mr. Bean tu kita nak kata lagu mana? Charlie Chaplin tu berat dah. Berat pada 3-7 lagi. Kalau orang mengaji 3-7 tu, berat pada tu lagi. TikTok ni bodoh pahatah belakang terjemuh dia. Bahasa Kelantan panggil bodoh pahatah belakang. Apa beza bodoh atas belakang, bodoh dalam poket? Bodoh dalam poket, bodoh tak nampak, duduk dalam poket. Mana ada nampak bodoh? Nampak straight, nampak kemah, duduk dalam poket. Hok berat lagi, bodoh atas belakang sebab nampak atas belakang, pahatah belakang. Benda kalau pahatah belakang ni Allah tak ada apalah. Kalau cuma sikit-sikit tak apa dah. Ngecik biar ni ngecik pahatah belakang, kalau bunyi pahatah belakang tak ada apa. Ni bodoh pahatah belakang jauh lagi nampak dah. TikTok maksud dia. Cuba tengok dalam kamus-kamus bahasa Arab, ta ya kaf, ta wa kaf. TikTok. Tak tahu betul kodok siap dia tunjuk nah. Dalam kitab dia pukul gambar, TikTok maknanya bodoh yang terlalu. Bodoh yang terlampau sangat bodoh. Terjemah bahasa standard KL, bodoh atas belakang. Perempuan dilarang membantah suami dan menuntut cerai daripadanya. Ini antara perbuatan jahat lagi, isteri yang jahat. Sini dalam kitab ni sebut perangai-perangai isteri yang jahat. Bukan kata hamba ni anti perempuan. Hamba pun ada bini juga anti perempuan lagu mana pulaknya. Jadi hamba bukan nak kata kepada perempuan. Hak ni dalam kitab ni menyebut ke perempuan-perempuan yang jahat. Jangan ada lah sifat-sifat ada ni. Ni Allah sedap kata kat hamba kena pacarah orang tina. Bukan orang tina muslimat, tak ada pun sifat-sifat lagu ni. Hak ni kita kecek perempuan-perempuan yang cuba nak lawan Allah. Cuba nak lawan suami, nak cuba nak marah ke suami, cuba nak marah ke Allah. Maka kalau kita ada sifat-sifat ni, layaknya kita terasa dengan sifat dengan kitab ni. Tapi kalau orang muslimat baca, perangai ni memang hamba tak ada dah, tak ada terasa hati langsung. Bapa orang ni baca kitab berkaitan dengan rumah tangga, terasa hati perempuan sebab banyak hak kena pada dia.
Tapi kalau dia tu supaya Sayyidina Fatimah, supaya ulama-ulama dulu, solehah-solehah dulu, mukminat-mukminat dulu, waliyah-waliyah dulu, dia baca tak serah langsung sebab tak ada pun kitab hok kena pada dia. Lah ni apa kena? Kena tu berarti ubat sudah terkena makan. No. Kita ni apa kalau kita makan rasa sakit kerana kita ada sakit, obat tu akan memberi kesan. Kena dah tu, kena molek tempat sakit tu. Kalau tak kena tempat sakit, tak sakit makan obat. Ya sakit ni denyuk-nyuk. Kalau kena tempat sakit tu. Maka kalau bak ni sakit dengar. Okey, berarti awak sakit dalam bak ni, mengaku makan obat ni jangan. Patah jadi sihat. Ni dia kata kitab ni dok kata kok retino. Dok kata kok retino apanya? Dok kata kok retino tambah kata jahat. Bukan kata kau ikhtina baik, tak sudah seru hati lah kita pakai telekung, pakai jubah, pakai gapo taat kepada suami. Seru hati gapo dia lagi nyo. Hak ni hak tino hak tak pakai. Hak tak boleh nak buat jadi bini. Maka buat apa jadi seru hati? Kita tak curi. Dia kata, siapa dia curi? Bahasa kakak curi ni aku nak kata. Seru hati gapo muka kita tak curi. Ni dalam kitab ni dia tegur muslimat-muslimat hak tak dengar kata. Kita hok dengar kata apa seru hatinya. Apa boleh masuk hati? Dia mau buatlah tu. Nah, gitu. Tak sedap menipulah, gitulah masuk dia. Perempuan dilarang membantah suami, jangan lawan kata suami. Kalau benda itu tidak bercanggah dengan syarak, ikutlah. Asal benda tu tidak bercanggah dengan syarak, tak ada masalah gapo dia, kena taat. Dan menuntut cerai daripada suami, minta cerai tanpa sebab, tak ada sebab apa dia. Suami awak pukul awak dak, patut apa dia tahu saya nak cerai dengan dia, apa hukum dia? Masalah siapa dia yang minta cerai? Orang dulu, orang perempuan jahat lah. Perempuan hok baik tak sedut seru hati dah. Perempuan jahat ni lagu mana? Dia nikah dengan seorang lelaki, maka lelaki duit kepada dia. Mas kahwin dipanggil. Berapa dia minta? Dia minta masa hari perkahwinan dia buat 20 hari 20 malam. Buat di seluruh hotel di seluruh dunia, maka belanja mas kahwin pula 500 juta, 500,000 saja. Maka dia pun duduklah dengan suami dia, boleh tidur dengan jantan lagi. Tidur pada seminggu, puas dengan jantan ni. Nak cari jantan lain pula, dia pun minta cerai. Maka suami tu kata saya habis dekat 4 juta dah habis nikah dengan awak. Dak saya nak cerai juga. Sudahlah lagu mana nak cerai. Ni. Minta cerai dengan menzalimi kaum lelaki-lelaki. Bukan kata semata-mata minta cerai itu sudah berdosa dak. Kalau ada sebab tak apa. Hak ni minta cerai dengan alasan nak mengkhianati seorang lelaki itu. Ya nikah dengan hak jantan lain pula. Boleh pitih banyak tu juga, 4 juta juga. Bas kahwin lah, gapo dia gelai lah, gapo dia boleh tidur dengan jantan juga. Sedap pula. Lepas tu cerai pula. Lagu tu lah perempuan yang jahat jamai dulu. Jamai lah ni pun supaya tu lah lagu tu juga. Nikah cerai. Lepas tu tujuan awak nak nikah, nak bertanggungjawab kau, nak main-main, nak suka-suka, nak bertukar pasangan. Ada orang lah ni bismillah tu niat mula-mula nak tukar pasangan dah. Mungkin dalam senarai dia ada 15 dah. Lepas pada jantan ni amo nak tidur dengan hak jantan ni pula, nak nikah dengan ni pula, nikah ni. Maka perempuan jahat ni lagu tulah perangai dia. Ada tak peluang ni? Lah ni ada. Nikah habis 400,000. Nikah dengan ini pula. Cerai masalah ikutlah atas dasar apa dia. Ki obat gigi ko remote TV pun macam-macam. Kalau pergi di pejabat tempat orang bercerai berat tu, ada bercerai kerana obat gigi pun ada. Hak ni hak jantan tekan alik atas, hak tina tekan alik bawah. Amo yak dah jangan nak tekan kali atas jadi kolel lagu tu payuh hamo nak tekan pula ke bawah. Ki obat gigi, balah gara-gara gepa. Ki remote TV. Tekan hak ni nak tengok berita, hak ni nak tengok bola, tekan mengamuk balah cerai berat. Ki beli kuah. Beli kuah, orang suruh beli kuah, nyo beli halio. Kuah dengan halio, siap bawa halio dengan kuah depan. Ni, Tok Qadi kenal kau duk halio. Kalau Tok Qadi tak kenal juga, Tok Qadi berat sopa dengan Tok laki hamba berat juga. Tok Qadi pula kena. Cerai berat kerana halio, malu jugalah. Tetapi biasanya alasannya
dia sudah ni tak semakin dah tu. Cuma dia duk lama cari alasan. Kau tu temu obat gigi pun jadi alasan. Nah, yang kata nak cerai kosong gitu takut tak ada alasan. Manusia lagu tu. Sebab itulah kita kalau ada masalah dengan pasangan, royak kata saya tak suka perangai awak lagu ni. Jangan duduk sipel, kabar-kabar meletup. Apa awak tiba-tiba gini? Saya lama dah duk sabar dengan awak. Semenjak daripada awak terima nikah lagi awak ni pasal bolong tak gosok gigi. Ya dulu lagi amal. 40 tahun duk hamba sabar, duk tak mandi, tak gapo, bau supaya setai kata Allahu Rabbi tak tekak royak. Tak dengar saya hari ni ngamuk dah. Nah. Jadi kena royak kepada pasangan kita, royak. Ajar jangan ada benda hak kita tak suka pada tubuh dia, dia pun tak suka pada tubuh kita. Lagu tu. Belajarlah. Lepas tu kena belajar kata sebagaimana orang tak boleh ikut kita, kita tak boleh ikut orang, begitu juga orang tak boleh ikut kita. Dua manusia nak jadi satu hati ni payah. Kecuali dua-dua itu adalah niat dia Allah Ta'ala. Maka apabila niat pada Allah Ta'ala, setiap hari semakin meningkat. Okay? Allah Ta'ala macam lagu ni, tuju kepada benda sama. Kau dekat. Tapi kalau niat selain daripada Allah, tengok. Kau jauh. Ni ada matlamat dia, ni ada matlamat dia. Maka hati itu sampai bila tak akan berkabung. Tapi kalau orang hati niat kerana Allah, supo tok laki dengan bini supo belaka kerana Allah. Tok laki berzikir, bini berzikir, tok laki baca Quran, tok bini baca Quran. Tok laki tidur, tok bini tidur, tok laki makan, bini makan, supo selarah ya. Lagu tu. Hak tu perempuan yang minta cerai. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada az-zawwakin waz-zawwaqat. Apa maksud zawwakin waz-zawwaqat? Orang yang suka terai-terai. Suka mengubah selera. Terai orang tino ni takut boleh hidup dengan hamba. Tira boleh 3-4 tahun, tak jadilah mana. Nikah dengan orang ni makruh buat gini. Nabi tak suka, Tuhan tak suka. Kerana perkahwinan itu adalah ikatan perjanjian untuk bertanggungjawab, bukan nak tera-tera. Kita akad nikah dengan perempuan bukan nak tera duduk dengan dia, bukan niat usolli tera kerana Allah Taala. Tak. Makruh zawakin wa zawaqat. Kita terima perempuan itu sebagai amanah dan tanggungjawab yang kita kena pikul. Payahlah. Bukan kata nak tera, taing sedak yang duduk dengan dia, taing balah nak cerah lalu. Jangan. Beza apa dia duduk dengan terima dengan nama tanggungjawab ataupun terima dengan nama suka-suka. Terima dengan tanggungjawab, suka pun duduk dengan dia, sedih pun duduk dengan dia, senang duduk dengan dia, susah duduk dengan dia, boleh makan duduk dengan dia, tak boleh makan. Tu bertanggungjawab. Dia demam kita pergi hospital, tu bertanggungjawab. Beri nafkah kepada dia, beri pakaian, jaga aurat dia, beri ilmu kepada dia. Ni orang bertanggungjawab. Ni nak nikah, tak suka nak duduk dengan dia, tak balah. Tok laki buka pintu, ni mari jet kompu, pop atas dahi, guling bating tok laki dia. Bergocoh. Moga hak ni tok guru silat, hak ni pun taekwondo juga. Bergocoh. Tiap-tiap hari bunyi UFO masuk dalam rumah. Tu papik. Kau dah? Piring terbang. Puyuk terbang, cawai terbang, habis kungfu dah belajar. Maka orang lagu ni bukan nak nikah atas nama tanggungjawab, tapi menikah kerana nak senang. Ingat perkahwinan itu diasahkan bukan kerana suka-suka saja. Dan kehidupan dalam berkahwin itu tidak sentiasanya enak. Ada time penat, ada time susah. Maka kalau orang bukan ambil atas nama tanggungjawab dan amanah daripada Allah, maka dia akan jadi pening kepala. Lagu tu. Dan telah dikeluarkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir. Wallahu a'lam. Tak boleh banyak-banyak ngepek katanya itu nak lemuh jatuh ngambur, berat selajak kena. Hak ni pun tak ada nak amal lagi, nak minta izin dengan suami. Allah lah. Payahnya nak jadi isteri solehah. Nabi kata isteri solehah ni boleh masuk syurga. Hak mana dia nak masuk? Syurga Firdaus? Lah pergi nak masuk mana? Pintu mana dia nak unggah? Pergilah katanya.
Tapi nak jadi solehah tu bukan nama solehah. Nama solehah, ni nama soleh. Allah. Ni nama wali. Tak ada apa dak, bukan lagu tu nah. Dulu belajar solat niat sebelum takbir, sekarang belajar niat beserta takbir. Dulu punya solat kena qada ke. Ada pendapat dalam mazhab kita, niat itu syarat kepada sembahyang, bukan rukun sembahyang. Maka orang yang niat lagu tu, maka dia ambil pendapat lemah. Kalau ambil pendapat lemah tak payah qada lah. Sekarang dah belajar dah pendapat muktamad, hak betul niat beserta dengan takbir. Mata saya pernah bengkok kerana resdu menyebabkan terasa sakit sangat pada mata ketika sujud. Hingga susah nak fokus dan baca, rasa cepat nak habiskan bacaan dalam sujud. Ketika sujud je mesti akan rasa sakit. Boleh kedok dahi tak menyentuh lantai, iaitu sujud separuh. Kalau situasi sakit macam tu atau macam mana nak sujud. Okey. Kita misalnya demam orang ataupun demam sakit kepala, kalau kita sujud jadi serumpun nak pecah kepala nah. Kerana darah turun kepada kepala dia jadi sakit. Maka sujud sekadar baca subhanallah sekali. Tak? Subhanallah. Akak selalu. Dan kalau kita payah nak semaya berjemaah, kita semaya di rumah. Lepas tu, kalulah tak boleh letak langsung. Kita condong saja sakit dah kepala, tak boleh nak letak langsung. Maka dimaafkan daripada sujud, maka buat isyarat saja. Misalnya kita kalau tinggi sikit kepala ni ke belakang tinggi sikit sakit, maka kita buat isyarat lagu ni sujud. Sekadar kita tak sakit. Tak wajib kita tahan kesakitan untuk melakukan sujud. Tak wajib. Berarti boleh kita tinggalkan sujud kerana sakit. Ya, boleh. Buatlah isyarat lagu mana hak penting. Sujud itu lebih rendah daripada rokok. Apa hukum niat banyak kali masa mandi wajib dan wuduk? Hukum dia sah, tak ada masalah apa. Ada pendapat kata batal, tak apalah. Itu pendapat lemah. Pendapat muktamad tak batal. Lepas solat qada perlu doa ke? Tak payah. Ustaz Musila ni ke tak dibenarkan semaya Jumaat di masjid. Tapi saya pergi semacam curi-curi di masjid dengan orang kampung. Adakah salah kerja saya ni minta penjelasan? Gini, lah ni musim nyakit. Katanya kerajaan kalau pergi takut jakit di masjid. Kerana takutlah jakit di spekar masjid kau lagu mana tak tahulah. Tetapi kita pergi senyak-senyak ni nak kata berdosa pun dok, tetapi pandai-pandailah lagu tu. Hak moleknya dah demo suruh semaya di rumah, kalau kita semaya di rumah pun jangan rasa bersalah. Jangan rasa berdosa, pokok dia suruh kita semaya di rumah lah ni. Kalau benda tu salah, pokok dia akan tanggunglah dosa dia di akhirat, jawablah depan Tuhan. Kita tak usah takut. Apa rasa gelisah semaya-semaya di rumah. Mana yang tak lagi masjid. Dah demo lagi, tak ada soal kita dah. Memanglah kita nak mari masjid, tetapi tidak jangan rasa apa-apa sebab kita nak semaya Jumaat di masjid. Tak usah duk bimbang tak payah buat usaha, sungguh dia. Bukan main lah. Upah orang, ita tok bila, ita tok iman, nak pergi semaya di masjid. Tak payah sungguh-sungguh lagu tu, semaya di rumah lah. Lah ni ada live dengan ngajar molek-molek. Tak usah duk pergi masjid lah. Jadi masalah pula, ke masuk jaga kena bayar 5,000, gege gepa dah pula. Ustaz, saya kerap kali bermimpi ulama yang sama. Perlu kodok saya bertemu ulama itu minta nasihat. Gilah temu dengan dia nya. Nak pergi temu dah mimpi dah tu. Gilah temu dengan dia nya. Bagaimana perjalanan ruh orang non muslim? Adakah orang non muslim akan ditanya di dalam kubur? Mereka akan dibangkit di padang mahsyar juga ke? Ya. Ditanya dalam kubur? Ya. Kawan saya non-muslim tapi dia baik, adakah ada syurga untuk mereka? Tidak ada. Kebaikan orang kafir dua saja. Tuhan akan hindarkan dia daripada bala atas muka dunia. Misalnya dia patut kena penyakit, jadi tak kena penyakit. Ataupun Tuhan wi dia ong. Ong ni hidup dia ada tua. Keluarga dia bahagia, anak dia bijak-bijak, gitu sahaja. Balasan di akhirat hanya untuk orang Islam sahaja. Balasan syurga. Baiklah setara mana pun orang kafir, sebenarnya ia jahat. Kerana sejahat-jahat maksiat adalah kafir dengan Tuhan. Hak ni tak boleh lawan, sejahat-jahat maksiat. Zina tiap hari tiap malam, bunuh orang tiap-tiap hari malam, tak boleh lawan lagi dengan kafir ni.
Kafir ni tidak iktiraf Allah Ta'ala. Maka Tuhan paling marah sekali tak iktiraf dia sebagai Tuhan. Muak maksiat tak dengar kata boleh kira lagi. Ni siapa aku pun mu tak iktiraf. Oh besar sekali lah. Ustaz, apa hukum pekerjaan menyolek pengantin dan memuatkan naik foto gambar-gambar solatkan tersebut ke media sosial? Gini, bapa kita duk solat pengantin tu tak ada masalah. Ingat kerja makeup artis kau makeup ke apa dia tak ada masalah. Apa dia kerja makeup Lepas tu salah orang yang mendeduhkan dia. Orang tu sendiri. Kerja kecantikan misalnya, buat spa kecantikan tak salah. Kok salah tu orang tu yang guna pergi duk tayar depan orang. Salah dia adalah. Kita jujur nyolek demo. Jadi demo pergi bubuh dalam gambar apa dia. Tak boleh. Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang ilmu Kah 40. Hamba betul ingat dah Kah 40 ni. Ada satu perkataan. Ada 40 kaf. Kaf, huruf kaf. Ni kaf. Ya adalah baca dia. Apa dia maksud pun saya tidak tahu juga. Adalah banyaklah kelebihan dia. Kafaka rabbuka kam yakfika wa kifatun kifka fuha kaf lagu tu kaki maini kana mungkalikan kakari kakakah tuksi musaksakan kalat lakal kalaka namo kah 40 putih kah ya ada 40 kah apa hukum bila tercerita aib sendiri pada kawan baik? Lepas tu tercerita, tertahu dah lah dianya. Dah tercerita, tertahu dah lah. Sedekah aib itu telah ditutup oleh Allah. Apa ada seorang ustaz kata siapa cerita aib sendiri kepada orang lain, ia dikelar muhajirin, iaitu Allah tak akan ampun dosa dia. Betul kau ustaz? Siapa perlu saya buat bila saya sudah tercerita kepada itu? Muhajirin ni bukan orang muhajirin Ansar. Nah, Tuhan tak akan ampun dosa. Tuhan akan ampun dosa manusia selama mana dia tidak jadi muhajirin. Mujahirin. Bukan mujahirin. Mujahirin. Tuhan akan ampun dosa manusia selama mana dia tidak mujahirin. Betul. Mujahirin. Apa maksud mujahirin? Menzohir-zohirkan maksiat. Selama mana dia buat maksiat dan dia malu, dia masih sembunyi, tu ada harapan Tuhan nak maaf dia. Tetapi kalau dia buat maksiat, dia tunjuk-tunjuk, dia openg, bukan kita nak kata macam orang hok tak ada maruah lah ni lah. Dedah aurat lah gapo dia jadilah gapo-gapo dia pun jadi artis sukan ko, artis biasa ko gapo dia, maka dia sebar-sebar pula maksiat dia. Rasa bangga dah pula, rasa gapo. Maka maksiat lagu ni Tuhan kata aku tak apung. Bapa, dah mu rasa bangga sangat dengan maksiatmu. Rasa tak salah sangat. Tu mujahirin. Maka tak salah kita menceritakan aib kita mungkin sebagai pengalaman kepada saing-saing kita untuk jadi pelajaran. Gitu tak apa. Adakah wajib lurus ke belakang ketika sujud? Dan kalau wajib, adakah wajib dengan ijma'? Allah lurus ke belakang ketika sujud lagu mana straight ke mana tak apa belok tak ada masalah apa sujud biasalah sujud gitu lurus ke lagu mana buat straight betul gitu ke mana menegak rapat habis straight gitu lah jadi pelik juga cuma katanya ulama sunat jauh ke renggai di antara pohon dengan perut lagu tu. Ustaz, apakah maksud cinta kerana Allah? Cinta kerana Allah ni kita sayang dia kerana Allah. Bukan kerana nafsu, bukan kerana kepentingan diri kita. Bapa awak suka kepada lelaki ni? Bapa awak suka kepada perempuan ni? Saya suka kepada dia kerana Allah. Apa bukti awak suka kepada Allah? Apa maksud awak suka perempuan ini kerana Allah? Dia sebagai teman saya. Saya nak buat ibadat, dia jadi teman kepada saya. Saya nak berjalan kepada Allah, dialah. Saya tak payah basuh baju dah, dia tolong basuh baju saya, serbai saya juga gosok baju. Tidakkah dia tolong saya ke jalanmu ya Allah? Maka saya kerana dia membantu aku kepadamu ya Allah. Bukan kerana nafsu semata-mata, kerana nak berseronok dengan dia. Ini bukan saya kerana Allah. Kita sayang kepada lelaki ni, bapa saya? Kerana dia menasihati saya.
bantu saya di dalam buat kebaikan. Maka saya dia sebab dia saya kerana diri saya supaya tidak jatuh dalam neraka. Ni saya kerana Allah dia panggil. Tapi kerana saya ada kepentingan, apa dia mau saya sangat ke dia ni? Sebab dia ada pitih ke saya. Sebab ada kepentingan saya sayang dengan dia, sebab saya ada projek dengan dia, sebab gini. Ni bukan saya kerana Allah. Saya ni ada 3. Dia panggil saudara-saudara saya ni fillah, lillah, billah. Orang kata saudara fillah. Saudara fillah, lillah, billah. Fillah dengan mana? Saya kerana atas nama Islam. Saya, katanya ulama, ikhwah, saudara ataupun mahabbah atas nama fillah, Jafa. Apa maksud Jafa? Kering. Apa maksud kering? Kita. Bapa demo tak pergi rumah saudara demo. Tidak dia orang Islam juga. Kita pergilah. Lepas tu saudara atas dasar apa? Saya atas nama agama. Nak kata lagu mana? Jafa. Saya atas nama fillah kering. Dia panggil. Jafa rasa kering. Saya lillah pula sofa. Saya. Bapa awak pergi rumah dia. Ada orang bapa awak segel sebab dia orang Islam. Kata tak? Lillah saya buat ni. Sofa, murni. Hubungan ini sangat murni, sofa. Hok mula-mula Jafa, kedua sofa, hok ketiga paling tinggi sekali mahabbah billah. Gapo dia? Fana. Bapa demo saya, bapa awak saya ke dia, bapa awak cara ke dia, bapa dia sakit awak ziarah. Billah. Saya pun tak tahu Tuhan buat saya jadi saya ke dia. Billah semata-mata. Fana, tak ada kepentingan langsung. Ni saya paling tinggi fana. Seperti saya para nabi-nabi umat dia. Ada kepentingan? Ya ada gapo dia tak? Tak. Lillah, billah. Tu lagu tu. Tu cinta kerana Allah ada banyak martabat. Saya nak tanya betul kau dak ucap la ilaha illallah di mulut Muhammad Rasulullah kena hadir dalam hati. Ya, ulama kata. Jangan pisahkan di antara kalimah la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Moleknya apabila sebut la ilaha illallah, kalau malah sebut di luar dalam hati sebut Muhammad Rasulullah. Ustaz sebab apa? Sebab la ilaha illallah ni ada orang kafir. Semata-mata sebut la ilaha illallah masih lagi kafir. Ada satu golongan dia percaya kepada Tuhan, Allah Taala sebagai Tuhan, tapi dia ingkar dengan kenabian Muhammad. Maka kita nak bezakan dengan akidah kumpulan ni, maka kita sebut Muhammad Rasulullah. Boleh kau kalau saya sedekah duit untuk rumah anak yatim, lepas tu minta depa doa kepada saya, adakah saya tak ikhlas atas derma saya saat ni? Gini. Kita duit kat orang, sudahlah cerita kita. Lepas pada tu kita minta gapo-gapo tu bab lain pula. Awak masuk duit sani awak ada niat nak balasan ke tak? Tak ada niat. Okey, ikhlas dah lah. Lepas tu, saya jumpa orang-orang soleh ni saya nak minta doa lah. Sempena gapo dia. Bukan kata sebab saat ni dak, saat ni sudah dah. Lagu tu. Jadi tak semestinya kalau kita minta doa tu jadi tidak ikhlas dak. Tak ada masalah apa. Hamba nak tanya betul kau ada hadis mengenai daun sena itu. Tak tahu hamba rasa ada hadis bab sanak ni. Sanak ni ada saja ni pokok yang bermolek untuk bab rawatan perut. Tengoklah dalam kitab Tibun Nawawi Ibnu Jauzi itu, Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada sebut mengenai daun sanak. Takut dia ada letak hadis dalam tu. Saya tak ingat Apa hukum semasa wuduk membasuh muka tiba-tiba ada darah daripada jarak keluar? Basuhlah. Basuh batai semaya? Tak. Basuhlah darah tu kan najis. Basuhlah. Gitu saja. Batai semaya? Tak batai semaya. Apa hukum melabur dalam ASB, Amanah Sahih Bumi Putera? Hukum dia harus. Ada salah satu muamalah, salah satu perniagaan. Tetapi kena pastikanlah lagu sahih tu sahih yang halal ke tak. Syarikat tu jual kuih ke. Jangan syarikat jual arak kita labur. Tu jadi haram lah. Boleh kau membaca talqin duduk di atas tanah kubur tanpa alas? Boleh, tak ada masalah baca talqin duduk atas tanah kubur direct pun tak apa. Tetapi cemalah baju kita nak buat semaya, lapiklah moleknya. Sebab baca talqin tak syarat, ada air semaya pun tak ada tak apa, tak ada air semaya pun tak apa, ngadak kiblat pun dok, bukan membelakangi kiblat,
ada najis pun tidak ada masalah apa. Nah, apa perlu kita buat? Kalau kita putus asa dalam menghafal ilmu, selalu rasa tak boleh je, berarti usaha insya-Allah. Banyak mana dah soalan ini diajukan semenjak pada ulama zaman nu lagi dulu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam gapo, popok dia pun pernah mengadu kepada guru-guru dia masalah ngapa ni, standard KL dah. Nah, ngapa? Siapa Imam Ibnu Hajar? Ibnu Hajar Al-Makki ataupun Al-Haisami pernah Ibnu Hajar Al-Haisami. Al-Haisami pernah ngaji sehingga ke sekali dia berhenti daripada pondok kerana payah ngaji ni. Nak jadi orang alim lah, nak jadi orang bodoh tak apa. Nak jadi orang alim ni sangat sukar. Maka dia tubik daripada pondok, gi betapa suluk ke diri, rasa serabut dah, putus asa, give up dah. Tiba-tiba dia tengok seekor sumuk naik satu batu. Naik acu sampai atas, buat jatuh. Dia pun tengok pula, sumuk tu naik pula. Ada riwayat kata dia tengok titis air titis atas batu. Dia pun tengok. Dia tengok lama-lama batu tu jadi kelok, berubah. Weh, dia kata, batu ni keras kalau ni. Yang titik dia air yang lembut lama-lama jadi berubah. Otak ambo ni rasa tak keras sebab batu tu. InsyaAllah kalau ambo pergi mengaji lagi, tambah 40 tahun lagi insya-Allah jadi alim. Sumuk ni hok tak ada akal, dia naik pas jatuh, pas naik. Maka ada orang ni Tuhan tak buka dengan cara mudah, Tuhan buka dengan cara payah. Nah, rezeki. Maka jangan cepat putus asa lah. Hok molek putus asanya daripada buat maksiat. Putus asa dah yang buat maksiat. Hok tu hok molek. Tapi kalau daripada nak jadi orang alim, nak jadi kebaikan, jangan cuba putus asa. Tu benda-benda tu kadang-kadang setan. Mari apabila cepat give up, cepat putus asa dengan ketaatan, dengan ibadat. Saya nak tanya beza orang mukminin dengan orang beza orang mukminin dengan orang-orang bukan Islam. Orang mukmin ni orang Islam lah, orang beriman. Orang bukan Islam, orang bukan Islam lah. Gitulah jawapan dia nya. Kau ke mana lagi? Tak gitulah. Adakah sah wajib mandi wajib tidak masuk air dalam hidung? Ya. Pendapat dalam mazhab kita tidak wajib masuk air dalam hidung, hak proses sahih ni saja. Ni saja. Ni saja nah. Mulut pun ni saja. Dalam hidung dengan khoma wajib ke tak? Tidak wajib dalam mazhab kita. Kerana hadas ini benda bersih. Maka cara memandi junub pun tidak terlalu syadid seperti bab najis. Kalau bab najis, ada najis dalam mulut, batas semaya. Sebab dia kira zahir kalau bab najis. Maka dalam mazhab kita sekali pun tidak wajib mandi junub, masuk ke air ke dalam hidung dan mulut, tetapi sunat. Sunat kita khoma, sunat masuk air dalam hidung. Kerana dalam mazhab Hambali, wajib khoma mandi junub. Kalau tak khoma, batal mandi junub, tak sah. Kerana mulut dikira anggota zahir. Khoma yang masuk air dalam hidung. Macam mana cara nak minta maaf dengan orang jiran atau saing kalau dah suuzon? Pergi minta maaf lah berapa kali hamba royak dah. Biarlah kena napa 2 3 4 kali, akhirat selesai masalah. Adakah sah bertunai secara online? Berhubung secara online ni. Lepas ni nikah secara online, tidur secara online, semua online berlaku. Makin nasi kerabu secara online, bertunai secara online. Tengok muka masya-Allah, orang rumah hamba supaya Korea. Jumpa secara live supaya besi karya. Nampak bukan Korea, besi karya. Tak ada apa. Dia kata masa duduk online tu dia kata dia duduk di Taiwan. Korea, Taiwan. Gi jumpa orang Taiwan tu ya sebenarnya. Kat bacok tu ya. Kecek SSS belaka. Banyak tipuan secara online ni. Maka buat secara jujur lah, secara live. Contohnya seorang laki-laki melamar perempuan dengan cincin digital alam maya. Jamai Amerika ke. Lepas ni makan nasi secara maya. Kekoh angin, kerop kenyai. Lepas ni kenyai secara maya. Yang ada dalam aplikasi dating dan si perempuan menerima laporan cincin itu. Adakah sah pertunangan demikian? Mohon pencerahan ustaz. Tino pun pakai cincin. Pop kena karet. Nyetok kena karet. Nampak? Kita ingat cincin sungguh. Apa? Ada elektrik situ. Kita nak kata sah dah sebenarnya. Tetapi benda yang melalui lagu ni takut ada unsur penipuan. Berjaga-jaga. Lon ni ke.
Bahagia alat make up saja tu orang make up tu mokcik umur 80 jadi umur 18. Nyo make up ke dia. Pokcik ni umur 120 supaya umur 25. Ni tubuh sadar, pakai lembek perut kena tipu dengan lagu tu. Jadi kita kata sah tapi banyak tipu sikit dalam online ni lagu tu. Nak kata tak sah tu sah, tak ada masalah Macam mana cara nak batalkan nazar? Saya nazar sembelih lembu tapi tak sempat nak buat sebab kekangan masa dan keuangan. Tak boleh buat lagi, tak usah buat lagi. Kita wajib kena buat apa yang kita nazar. Apabila cukup syarat, kita ada duit, dah tak mampu lagi. Lembu tu berapa? Yalah ni, misalnya 5,000 seekor lembu. Tak ada pitih lagi. Saya nazar boleh dah. Saya nazar misalnya kalau saya lulus lesen kereta, saya nak melih lembu. Semangat benar dia. Lulus lesen kereta itu. Pitih tak ada. Lagu mana? Tak apalah, nanti ada pitih baru itu. Macam mana nak bayar hutang orang yang dah meninggal dunia? Adakah hutang dikira lunas jika membayar kepada arwah anaknya? Sudah. Membayar kepada arwah. Bila masa dia boleh saing dengan arwah pula jadi ni. Kau silap baca. Adakah hutang dikira lunas jika membayar kepada arwah anaknya? Anak arwah dia. Anak arwahnya. Salah juga. Hak penting bayar ke orang hidup, orang mati. Boleh ke tak? Ya. Kira lunas dah tu. Kita hutang dengan ayah dia, tak mampu ketika ayah dia hidup, maka kita masih hutang. Maka hak hadiah dia berpindah kepada hak pesaka. Seolah-olah kita macam hutang dengan anak dia, maka kena bayar kepada anak dia. Ada orang ni dia cakap dia mimpi Malaysia diserbu. Lepas tu dalam mimpi dia jumpa Nabi Muhammad. Adakah mimpi itu benar? Tahu? Hamba ni bukan kajian hamba bab mimpi ni nak mengesahkan mimpi benar kau salah. Lo ni macam-macam orang mimpi Ultraman, mimpi Avengers. Dok tengok Avengers, mimpi cerita combat je kata dok main combat lah macam-macam. Mimpi go ni. Maka kadang-kadang benda ni mainnya tidur. Malaysia diserang, manusia di gapo dia. Dah dok tengok cerita perang macam Citra tengok cerita Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad lah. Ni kata capur. Lepas tu mimpi jumpa Nabi pula. Tak tahu hamba. Cuma mimpi temu Nabi ni katanya ulama. Kalau betul lah. Betul. Kalau dia mimpi sungguh lah. Kalau dia mendakwa pada tak mimpi dia kata tu dosa dia lah. Menipu lah maksud dia. Dia menipu lah. Tapi nak kata pasti mimpi tu betul. Tak boleh. Bergantung kepada dia. Kalau betul dia mimpi Nabi. InsyaAllah betul. Macam contohlah, hijau duduk bahagian kaunter. Boleh kau petugas kaunter itu tetapkan harga upah. Macam contoh kahwin nak buat rotek. Dia cah RM10 hiasa. Minta penjelasan supaya dapat berhati-hati bab upah. Takut jatuh syubhat aras sedangkan petugas kaunter dah dibayar gaji oleh pekerja. Gini. Masalah kita di kaunter kerajaan. Kita ada gaji dah. Tetapi dia panggil tip. Tip dah tip. Tik ni upah peribadi pula. Nampak demo memang ada gaji dah tapi saya nak uwi apa. Bapa awak layan saya sungguh kata. Saya nak buat lesen siap awak belanja nasi khabu gapo dia. Nyaku awak. Saya pun belanja. Tik dia panggil. Macam kita kerja hotel juga. Kita kerja hotel misalnya. Apabila kita nampak kita ada gaji dah tapi pelanggan nampak bagus awak akak baik saya, akak teruk saya apa semua. Jadi bagus biar. Yo pun duit tik. Hak ni dia kata saya tetapkan. Maknanya sekali pengurusan saya tu 10 riyal. Tengoklah kalau dia dibenarkan untuk atas nama upah tu, maka boleh. Boleh ambil tak ada masalah. Tapi kalau nya tuai dia kata jangan terima sebagai upah, tak dibenarkan upah, saya dah gaji dah, tak boleh ambil. Tapi kalau tuai dia kata awak cahlah, gau upah awak gapo semua, standard awak kerja ni gapo dia, servis awak kau gapo dia, entahlah, boleh tak ada masalah apa. Ustaz ada kelebihan ayat Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri 100 kali sehari. Tak tahu gapo dia. Biasa orang lepas pada semaya ambil tangan letak dada baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri 7 kali saja. Hak ni 100 kali bisa lagi kali. Nak suruh ketenangan lah zaman-zaman tekan ni moleklah. Boleh kau tak mulakan pembukaan sesuatu acara live dengan bacaan Al-Quran sebab saya ada jual banda kat live. Pembukaan saya baca surah Al-Mulk, boleh kau tak?
tak apalah, tak ada jadi masalah ke apa dia. Sekurang-kurangnya orang dengar surah Al-Mulk tak apa dah. Nah, boleh pahala ke tak? Pahala baca tak ada. Sebab radio baca. Lepas tu pek doga boleh saya pasal. Pahala dengar ada. Kerana mendengar suara Al-Quran dapat pahala. Sekalipun perbuatan membaca dengan kaset tak ada pahala, sebab dia kaset tak ada pahala, tetapi mendengar itu. Sekurangnya sebelum dia mau tengok live kita, baca surah Tabarakah. Jerit moci tu. Oh. Tobek tu gak bandar dia pala setan. Iya misalnya Jadi mak boleh tak ada masalah ke apa dia nah. Tapi nampak pelik sikit kejutlah orangnya. Boleh kodok terangkan tentang mandi safa yang orang dulu amalkan dan kenapa telah diharamkan. Mandi safa ini mandi pada hari Rabu bulan Safa. Bulan Safa ini setengah ulama menyatakan hari bala sepanjang tahun. Bala dikumpulkan pada hari Rabu yang terakhir pada bulan Safa, maka hari Rabu pada bulan Safa susah sikit hari dia. Maka ulama dulu dia buat semaya hajat, baca pada air, minta supaya kita mandi, cucu kereta ataupun minum supaya selamat kita pada hari itu. Wak basuh kereta, wak mandi kau gapo. Maka dipanggillah upacara mandi ataupun ambil air semaya hajat tu dipanggil mandi Safa. Benda itu semata-mata atas pendapat ulama saja. Ada ulama kata tidak ada. Ada ulama kata ada. Ada ulama yang kasyaf lah, yang Allah Ta'ala buka mata hati dia, dia nampak bala turun yang sangat banyak pada hari Rabu akhir bulan Safa. Maka benda ni tak boleh buat hujah, tak boleh buat hujah, tetapi sebagai usaha dan ikhtiar kita. Pada hari Rabu bulan Safa ini, supaya jaga keselamatan, supaya berhati-hati, salah satu usaha pok kita mandi Safa, mandi supaya hilang takut jatuh bala kau gapo dia. Tu sahaja. Bukan semestinya wajib kau gapo dia. Benda tu ijtihad ulama saja. Nak buat tak apa, tak si buat pun tak apa. Kau orang haram ke mandi Safa tu, tak tahulah takut ada unsur-unsur benda-benda hak tak comel ke ataupun hak haram ke tu Wahabi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.